Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada petang yang mulia ini, yang mana pada petang ni kita akan membicarakan ataupun membincangkan tentang pengajian Lentera Santri, yang mana fungsi dia supaya kita dapat ingat pelajaran-pelajaran kita yang sebelum ni lah. Kita akan refresh balik ikut pengajian Lentera Santri ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan majlis ataupun pengajian kita ni, insya-Allah kita berselawat dululah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Baiklah. Insya-Allah pada kita akan sambung pada bab Nahu. Okey, kalau Nahu kita sambung yang daripada yang semalam punya lah. Kita ada apa? Khabar muqaddam, nombor yang kelima. Soalan yang kelima dia ada khabar muqaddam. Khabar muqaddam ni makna dia apa? Makna dia khabar yang didahulukan daripada mubtada'nya. Contoh fil fasli talibatun. Okey, sebelum ni kita dapat tahu yang khabar mufrad dan khabar ghair mufrad. Ataupun sebelum ni kita dah bincangkan yang mana mesti kalau setiap ayat kalau mubtada' khabar. Mesti mubtada' awal baru khabar kan. Tapi ada juga jenis yang khabar dia disebutkan khabar tu dulu baru mubtada'. Ada juga yang jenis macam tu. Kalau ikut contoh dia apa? Fil fasli talibatun. Di dalam kelas itu terdapat seorang pelajar perempuan. Okey, kalau kita ikut terjemahan mubtada' khabar biasa, at-talibatu fil fasli. Seorang pelajar perempuan itu ada di dalam kelas. Jadi mubtada' yang biasa dan mubtada' khabar yang biasa ataupun khabar muqaddam, dia ada perbezaan. Tapi perbezaan jenis apa? Perbezaan daripada makna dia. Kalau khabar khabar biasa, kita bagi makna dia itu. Tetapi kalau khabar muqaddam, kita bagi makna dia sebagai terdapat. Okey. Saya cuba bagi contoh yang mubtada' khabar yang biasalah. At-talibatu fil fasli. At-talibatu mubtada', fil fasli khabar. At-talibatu, seorang pelajar perempuan itu berada di dalam kelas. Okey, itu mubtada' khabar biasa punya terjemah. Tapi bila kita buat jadi khabar muqaddam, fil fasli talibatun, di dalam kelas terdapat seorang pelajar perempuan. Makna dia ada bertukar. Dia akan jadi makna terdapat. Okey. Kemudian yang keenam, ada bab jumlah ismiyah. Okey. Ada bab jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni apa? Jumlah ismiyah ni dia adalah susunan mubtada' khabar ataupun susunan khabar mubtada'. Okey. Senang cerita dekat sini secara ringkasnya saya nak bagi tahu yang mana kalau jumlah ismiyah kita nak jumlah maknanya jumlah ni maknanya ayat lah. Ismiyah ayat yang berbentuk isim. Maknanya macam mana? Okey. Senang cerita kalau awal ayat tu dimulai dengan isim, setiap ayat yang dimulai dengan isim, perkataan isim, kita bagi tahu dia sebagai jumlah ismiyah. Tapi kalau ada setiap ayat yang bermula dengan fi'il, kita panggil dia sebagai jumlah fi'liyah. Itu je, mudah je. Okey. Tapi kalau dekat sini dikata susunan mubtada' khabar. Tengok mubtada' tu mestilah isim. Khabar. Mubtada' di awal ayat kan. Jadi setiap ayat yang diawali dengan isim, kita panggil dia sebagai jumlah ismiyah. Bukan satu perkataan tu je kita nak bagi tahu dia jumlah ismiyah. Satu ayat tu. Okey. Tak kisahlah dalam satu ayat tu ada isim dengan fi'il ke ataupun ada fi'il dengan isim ke tapi kalau awal dia dimulai dengan isim, jumlah ismiyah. Kalau awal dia dimulai dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Itu je. Ni dah terjawab daripada soalan yang ke-6 dan yang ke-7 lah. Okey. Tapi kalau awal tu dimulai dengan huruf jar ke ataupun huruf-huruf lain, kita tak boleh panggil apa-apa lah. Maknanya itu bukan, kita tak boleh panggil dia jumlah harfiah pula. Okey. Macam contoh fil fasli talibatun tadi. Itu jadi jumlah ismiyah lah tu. Cuma dia diterbalikkan je. Okey. Kemudian soalan yang ke-8, fa'il tu apa? Fa'il dia adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Okey. Fa'il, pertama sekali fa'il ni dia adalah isim marfu', isim yang i'rab dia rafa', yang jatuh ataupun yang berada
setelah fi'il mabni maklum atau yang menyerupainya. Okey, fi'il mabni maklum ni apa? Kita secara ringkasnya kami menjelaskan yang mana fi'il mabni maklum ni fi'il yang kita tahu pelaku dia siapa. Ada lagi satu jenis fi'il yang digelar sebagai fi'il mabni majhul. Majhul ni kita tak tahu siapa pelaku dia, tapi kita dapat tahu siapa yang dikenai pekerjaan. Contoh, saya bagi contoh fi'il mabni maklum Okey. Kataba Zaidun ataupun kharaja Zaidun lah. Okey. Kharaja Zaidun, telah keluar Zaid. Okey, kharaja tu fi'il mabni maklum, Zaidun adalah fa'il. Okey. Itu fi'il mabni maklum lah. Tapi kalau kita nak majhulkan fi'il tersebut, kita ubah kharaja jadi khurija. Ada kaedah dia pada level yang pertama InsyaAllah boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka balik playlist kita sebelum ni lah. Kalau majhul khurija ataupun majhul qila Zaidun. Makna dia lain tau. Contohnya macam okey, kharaja Zaidun kan. Makna dia telah keluar Zaid. Kita dapat tahu lah yang Zaid tu memang pelaku, dia lah yang keluar. Tapi kalau qila Zaidun, dikatakan, maknanya lain. Qala berkata, kalau qila dikatakan, qila Zaidun, dikatakan kepada Zaid. Maknanya siapa yang berkata kita tak dapat tahu. Kita tak cuma tahu yang apa ni, objek dia tu. Siapa maf'ul dia lah. Secara basic kita cakap dia maf'ul. Yang dikenai pekerjaan tu siapa, tu kita dapat tahu. Okey. Jadi kaedahnya setiap fi'il kita kena cari fa'il dia. Sebab setiap fi'il mesti ada fa'il. Kita cuma kena cari. Okey. Okey, kemudian yang ke-9, fa'il terbagi menjadi berapa dan contohkan masing-masing. Fa'il ni dia terbagi kepada dua. Fa'il zahir dan juga dhamir. Zahir contoh dia yadrusu talibun, dhamir contoh dia darastu. Okey. Kalau zahir ni jelas, fa'il dia jelas. Talibun, satu perkataan tu akan jadi fa'il. Tapi kalau dhamir, fa'il dia ada dekat dalam dhamir. Contohnya darasa fi'il madi, tu adalah dhamir. Boleh jadi tu adalah fa'il dia. Okey. Itulah perbezaan dia. Okey, nahu insya-Allah sampai sini dulu. Akan datang kita akan sambunglah slow-slow sebab mungkin pada level yang kedua ni tuan-tuan dan puan-puan baru ambil sedikit, jadi kita buat slow-slow sikitlah Okey, kita stop dulu sampai fa'il. InsyaAllah akan datang kita akan bahas nombor yang ke-10 lah, naib fa'il. Okey. Kemudian kita tengok pada tasrif pula. Tasrif level yang pertama. Okey, kita sambung pada bina lafif makrun. Bina lafif makrun ni apa? Dia adalah bina yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf illat. Contohnya rawa. Okey, bina lafif ada dua jenis, lafif mafru' dan juga lafif makrun. Sebelum ni pelajar-pelajar kita pun, termasuklah saya sendiri pun ada confuse lah bab bina lafif mafru' dan makrun ni lah dalam segi penghafalan. Tapi insya-Allah lama-lama boleh hafal. Kita boleh hadamlah benda tu kalau kita ulang lama-lama Bina lafif mafru' bina yang fa dan lam. Bina lafif makrun bina yang ain dan lam. Berupa huruf illat. Okey. Kemudian soalan yang ke-30, bina mahmus. Okey, bina mahmus ni apa? Dia bina yang salah satu daripada fa, ain dan lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Contohnya akala. Sebab tu kalau kita tengok ta'arif, kita tengok balik ta'arif untuk bina as-sahih. Bina as-sahih ni bina yang fa, ain atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf illat. Itu satu. Ataupun hamzah. Maknanya salah satu daripada tiga huruf tu tak boleh ada huruf hamzah. Sebab apa? Sebab kalau ada huruf hamzah, dia tak jadi bina as-sahih dah. Dia akan jadi bina mahmus. Okey. Contoh dia apa? Contoh dia akala, hamzah, kaf dan lam. Hamzah dia dekat apa? Dekat fa fi'il. Okey? Maknanya makan Akala yakulu. Kemudian yang ke-31. Wazan ni apa? Wazan adalah timbangan kata atau bentuk kata yang menjadi patokan untuk diikuti. Mauzun tu apa? Mauzun tu adalah kata yang diikut kepada wazan. Okey. Wazan ni dia macam asal dia, macam secara basicnya lah. Contohnya, saya bagi contoh akala. Akala wazan dia apa? Dia atas wazan fa'ala. Akala tu apa? Akala tu sendiri kita nak bagi tahu dia apa? Dia adalah mauzun. Dia punya baris tu ikut pada kalimat fa'ala. Fa'ala wazan. Okey.
Contohnya macam da'a. Da'a yad'u. Dia ikut wazan apa? Ikut wazan fa'ala yaf'ulu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan mungkin dah faham lah pada bab tasrif ni. Ini cuma kita nak mengulang je lah. Okey. InsyaAllah habis dah kita punya yang level apa ni? Tasrif untuk level yang pertama. InsyaAllah akan datang kita akan tengok balik lah Okey. Kemudian kita tengok pada tasrif pula. Okey. Pada untuk yang bab lagu-lagu tasrif ni semua, kalau dah habis kita akan ulang balik lah Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah risau, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik playlist kita yang lama lah. Okey. Baiklah, tasrif pada petang ni insya-Allah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku ni dekat rumah boleh buka pada muka surat yang ke-164. Okey, kita ada aiqana, kita ada arada, kita ada ta'adda dan juga kita ada istahda. Okey. Nombor yang ke-9 lah. InsyaAllah kita boleh cuba sama-sama Yang kat rumah pun boleh cuba juga. Aiqana yuqinu iqanan wa muqanan fahuwa muqinun wa dhaka muqanun. Aiqin la tuqin muqanun muqanun. Aiqin la tuqin muqanun muqanun. Okay, kita cuba sekali lagi Aiqana yuqinu iqanan wa muqanan fahuwa muqinun wa zaka muqinun. Aiqin la tuqin muqanun muqanun. Aiqin la tuqin muqanun muqanun. Arada yuridu iradatan muradan fahuwa muridun wa dhaka muradun. Arid la turid muradun muradun. Arid la turid muradun muradun. Ta'adda ya ta'adda ta'addiyan muta'addan fahuwa muta'addin wa dhaka muta'addan. Ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Istahda yastahdi istihdaan mustahdan fahuwa mustahdin wa zaka mustahdan. Istahdi la tastahdi mustahdan mustahdan. Istahdi la tastahdi mustahdan mustahdan. Okey, kita cuba tukar contoh-contoh dia lah. Aiqana kita tukar dengan aisara. Arada kita tukar dengan aqama. Ta'adda kita tukar dengan tamasya. Dan istahda kita tukar dengan istasqa. Okey. Aisara yusiru isaran wa musaran fahuwa musirun wa zaka musirun. Aisir la tusir musarun musarun. Aisir la tusir musarun musarun. Aqama yuqimu iqamatan muqaman fahuwa muqimun
وذاك مقام أقم لا تقيم مقام مقام أقيم لا تقيم مقام مقام تمشى يتمشى تمشيا متمشيا فهو متمشٍ وذاك متمشّا تمشى لا تتمشى متمشّا متمشّا تمشى لا تتمشى متمشّا متمشّا استسقى يستسقي استسقاء مستسقى فهو مستسق وذاك مستسقى استسقي لا تستسقي مستسقى مستسقى استسقي لا تستسقي مستسقى مستسقى. Yang terakhir sekali kita ambil contoh aiqadha, abaha, tahalla dan juga istarda. Bismillahirrahmanirrahim. Aiqadha yuqidhu iqadhan wa muqadhan fahuwa muqidhun wa dhaka muqidhun. أيقظ لا توقظ موقظون موقظون أيقظ لا توقظ موقظون موقظون أباح يبيح إباحة مباحا فهو مبيح وذاك مباح أبيح لا تبيح مباح مباح أبيح لا تبيح مباح مباح تحلى يتحلى تحليا متحلا فهو متحل وذاك متحلا تحلى لا تتحلى متحلا متحلا تحلى لا تتحلى متحلا متحلا استرضى يسترضي استرضاء مسترضى فهو مسترد وذاك مسترضان استرضي لا تسترضي مسترضان مسترضان استرضي لا تسترضي مسترضان مسترضان. Okey, kita cuba lagu yang seterusnya lah. Kita ada tasrif alqa yulqi. Ini dekat bab tasrif istilahi ya. Semua ni tasrif istilahi. Yang mana tasrif istilahi ini daripada bentuk fi'il madi sampailah ke zaman makan. InsyaAllah tasrif ni ada dekat pada buku tasrif, buku saraf, tasrif dan ilal al-fatih pada level yang kedua lah. Dah bermula tasrif pada level yang kedua. Dan sambung pada level yang ketiga semua tu lah. Okay. Kita baca dulu. InsyaAllah bila dah sampai bab, tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang balik lah. Lagipun bila kita dah habis, kita akan ulang balik pun tasrif ni. Jadi jangan risau. Pada nombor yang ke-10, kalimat alqa yulqi, nombor yang muka surat 165, buku Lentera Santri. Bismillahirrahmanirrahim. ألقى يلقي إلقاء ملقا فهو ملق وذاك ملقا ألقي لا تلقي ملقا ملقا ألقي لا تلقي ملقا ملقا ألقى يلقي إلقاء ملقا فهو ملق وذاك ملقا ألقي لا تلقي ملقا ملقا ألقي لا تلقي ملقا ملقا. Kita tukar dengan contoh ahda yuhdi. Okey.
أهدى يهدي إهداء مهدا فهو مهد وذاك مهدا أهدي لا تهدي مهدا مهدا أهدي لا تهدي مهدا مهدا أهدى يهدي إهداء مهدا فهو مهد وذاك مهدا أهدي لا تهدي مهدا مهدا أهدي لا تهدي مهدا مهدا. Seterusnya kita ambil contoh a'ta yu'ti. A'ta yu'ti i'ta'an mu'tan fahuwa mu'tin wa dhaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan a'ta yu'ti i'ta'an mu'tan fahuwa mu'tin wa dhaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Contoh yang terakhir kita ambil daripada contoh anja yunji. Anja yunji inja'an munjan fahuwa munjin wa dhaka munjan anjila tunji munjan munjan anjila tunji munjan munjan anja yunji inja'an munjan fahuwa munjin wa dhaka munjan anjila tunji munjan munjan anjila tunji munjan munjan. Kemudian kita tengok tasrif nombor yang ke-11, muka surat yang sama juga 165, ada bab tafa'ala yatafa'alu. InsyaAllah kita boleh cuba sama-sama ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Kita tukar, kita ambil contoh ta'allama ya ta'allamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allaman fahuwa muta'allimun wa dhaka muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allaman fahuwa muta'allimun wa dhaka muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Kemudian kita ambil contoh tasabbara. Tasabbara yatasabbaru tasabburan mutasabbaran fahuwa mutasabbirun wa dhaka mutasabbarun tasabbar la tatasabbar mutasabbarun mutasabbarun tasabbar la tatasabbar mutasabbarun mutasabbarun. Contoh yang terakhir kita ambil contoh taqaddama yataqaddamu. Taqaddama yataqaddamu taqadduman mutaqaddaman fahuwa mutaqaddimun wa dhaka mutaqaddamun taqaddam la tataqaddam mutaqaddamun mutaqaddamun taqaddam la tataqaddam mutaqaddamun mutaqaddamun. Alhamdulillah, insyaAllah sampai situ dulu untuk tasrif istilahi kita. Okey, kemudian kita pergi ke, macam biasa kita pergi ke nahwu dululah, huruf-huruf dia. Kita buka pada muka surat yang ke 181. InsyaAllah ada bab zanna dan saudara-saudaranya. Ini agak panjang sikit lah Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 181, nombor yang ke-13 zanna. Ra'a alima darata alam alfa wajada dhanna hasiba
حججا على خلزا عما عد صيرا ترك اتخذا حججا على خلزا عما تخزجا على رد وهبا. Cuba lagi sekali. Ra'a alima darata alam alfa wajada dhanna hasiba حججا على خلزا عما عد صيرا تركت خزا حججا على خلزا عما تخزجا على رد وهبا. Baiklah, saya bagi tahu takrif dia secara ringkas atau secara pendek lah yang asas punya lah. Kalimat-kalimat yang ada dekat zona dan saudara-saudaranya ni, dia akan menasabkan dua maf'ul. Maknanya kalimat-kalimat ni akan ada dua maf'ul lah. Itu je lah pembayangan dia. Kita cuba lagi sekali. Ra'a alima darata alam alfa wajada dhanna hasiba hajaja ala khalaza ama ada حججا على خلزا عما عد صيرا تركت خزا حججا على خلزا عما تخزجا على رد وهبا. Kemudian seterusnya bawah dia nombor yang ke-14 ada huruf istisna. Makna huruf istisna ni maknanya pengecualian lah. Huruf-huruf ni maknanya semua kecuali ataupun selain. Okey. إلا غير سوى خلا عدا حاشا 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 إلا غير سوى خلا عدا حاشا. Baiklah, Alhamdulillah, sampai situ dulu pengajian kita pada petang ni. Jadi kami mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham lah. Tak apa, kalau tak faham pun boleh tengok balik. Boleh tengok ulang-ulang kali lah dekat playlist kita. Dan kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh banyak kali ulang lah. Tengok balik playlist yang lama-lama, lagu-lagu yang sebelum ni. Bila dah masuk pelajaran baru, pelajaran yang lama kita tak boleh tinggalkan lah. Tak boleh. Kita kena sentiasa ulang-ulang juga. Okey? Baiklah, itu sahaja. Minta maaf atas segala kesilapan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.